A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, insyaAllah kita hari ini kita sambung tadabbur muqaddimah surah Al-Buruj. Kita belum masuk surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini adalah surah Makkiyah. Tapi sebab dalam kisah dalam surah ini ada menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qutila ashabul ukhdud. Celakalah, binasalah mereka-mereka yang menggali parit. Jadi siapa yang mereka menggali parit ni? Cerita ini disebut panjang lebar dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim. Sebab itulah kita baca dulu hadis ni yang panjang ni, supaya kita faham siapakah itu Ashabul Ukhdud. Dan sebenarnya intipati kepada surah Al-Buruj ialah pertembungan antara hak dan batil. Pertembungan antara hak dan batil. Allah nak bagi tahu siapa yang membawa kebenaran, dia akan bertemu dengan kebatilan. Itu sunnatullah. Itu fitrah, tabiat. Kebenaran mesti bertembung. Kalau dia tak bertemu dengan kebatilan, dia bukan kebenaran. Dan kebatilan kalau tak bertemu dengan kebenaran, dia bukan kebatilan. Jadi Allah nak bagi tahu bila seseorang membawa bendera kebenaran, dia akan bertemu dengan kebatilan. Dan kebenaran ini dibawa dalam cerita yang disebut dalam hadis yang panjang lebar ni, yang kita dah bincang minggu lepas. Dibawa oleh tiga orang watak utama kan. Pertama Ghulam ad-Da'wah, remaja. Yang kedua gurunya, rahib. Dan yang ketiga, menteri, Jalisul Malik, menteri kepada raja. Ini tiga watak utama ni. Tiga watak utama ni lah yang membawa al-haq dan bertemu dengan kebatilan. Kebatilan pula dibawa oleh raja dan kerajaan yang zalim dan juga masyarakat. Jadi bila sesiapa yang membawa kebenaran yang betul-betul daripada Allah, tabiatnya fitrah semula jadinya dia akan bertemu dengan kebatilan. Jadi intipati pada surah Al-Buruj ialah Allah nak bagi tahu pertembungan antara hak dan batil, bagaimana kebatilan sampai tahap dia boleh membunuh mereka yang membawa kebenaran dengan begitu kejam. Bila bertembung kebatilan dengan kebenaran, Allah menceritakan kebatilan, pembawa-pembawa kebatilan ini akan membunuh mereka yang membawa kebenaran walaupun dengan cara yang amat-amat kejam. Dan sebaliknya pula Allah nak bagi tahu dalam surah Al-Buruj, orang yang membawa kebenaran akan sentiasa difitnah, akan sentiasa diuji, bahkan akan diseksa dan akan dibunuh dengan cara yang kejam. Tetapi kehebatan mereka yang membawa kebenaran ialah kesabaran yang luar biasa. Walaupun ujian semakin berat, azab semakin dahsyat, tapi kesabaran mereka semakin tinggi dan semakin mantap. Lagi kuat ujian, lagi tinggi kesabaran mereka. Itulah tabiat kebenaran. Okey, kita dah baca kisah budak ni, Ghulam ad-Da'wah, dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim. Ini bukan cerita Israiliyat. Ini bukan cerita Israiliyat.
Dia masyarakat kita biasa kalau kita tak pernah dengar cerita dan pertama kali dengar, kita dengar tu rasa pelik je. Terus kita kata cerita tak betul ataupun cerita Israiliyat. Walaupun dia sebenarnya sahih. Dan sebaliknya, kalau kita biasa dengar cerita, walaupun cerita tu tak betul, kita rasa cerita tu betul. Sebab apa? Dia biasa dengar. Berapa banyak cerita Israiliyat, cerita palsu yang kita dengar dan kita terima dan kita amalkan. Walaupun cerita itu adalah Israiliyat ataupun palsu. Sebab apa? Sebab sumber yang disampaikan ataupun penyampainya adalah ustaz. Bila ustaz yang menyampaikan, semua akan ditelan bulat-bulat kan. Okey, kisah budak ni kita berhenti setakat bila budak ni dibawa oleh raja. Raja arahkan pengawal-pengawalnya bawa budak ni ke atas gunung. Kemudian sampai ke gunung, raja ni perintah kepada pengawalnya supaya pastikan budak ni murtad. Bukan bunuh terus. Bagi peluang. Supaya dia murtad, balik kepada agama asal. Tapi kalau dia, budak ni enggan juga, campaknya daripada atas gunung. Biar dia mati tanpa diketahui apa sebabnya, apa puncanya. Tapi setelah dibawa budak ni, berdoa, setelah sampai di puncak gunung, budak ni berdoa dengan doa yang paling pendek. Tapi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, dan penuh tawakalnya kepada Allah. Jadi doa tak perlu panjang, tak perlu berjela-jela, tapi yang paling penting ketika berdoa ialah setakat mana kita ikhlas kepada Allah, setakat mana kita yakin Allah boleh buat sesuatu, Allah boleh perkenankan apa yang kita minta, dan setakat mana hati kita betul-betul bulat bertawakal kepada Allah. Kadang-kadang doa panjang berjela-jela kan, tapi tak yakin pada Allah dan tak berserah penuhnya kepada Allah. Maka hasil doa budak yang ikhlas ini, Allah jadikan gunung itu bergoyang dan semua yang berada di atas gunung, pengawal-pengawal raja, jatuh dan mati. Tapi Allah selamatkan budak ni. Sebab Allah Maha berkuasa. Kemudian sampai situ kan. Lepas tu budak ni ke mana? Budak ni ke mana? Budak ni balik semula pergi ke istana raja. Sepatutnya budak kan, budak pertama dia lebih takut daripada orang tua. Sebab dia budak kan. Yang kedua, dia fikir masa depan dia lagi panjang daripada orang tua. Maka sepatutnya logik dia lagi ambil peluang untuk lari. Bukan untuk balik semula ke istana. Kan? Tapi budak ni setelah selamat daripada dibunuh oleh pengawal raja, dia balik semula ke istana. Kemudian raja bertanya, dia balik pada istana, raja pun bertanya. Waja'a yamshi ilal malik, dia datang berjalan balik semula kepada raja. Faqala lalu malik, raja bertanya pada budak ni, ma fa'ala bi ashabika, apa sahabat-sahabat kamu buat pada engkau? Tengok soalan raja. Dia kata apa sahabat-sahabat kamu buat pada engkau? Kenapa raja guna bahasa pengawal yang nak bunuh budak tu, raja gelarkan sahabat kepada budak? Sebab dia nak tunjukkan bahawa dia tu adalah baik. Kalau berlaku kejahatan pun bukan daripada dia, tapi daripada pengawal. Maka jawapan budak apa dia? Kafanihimullahu ta'ala. Pendek je. Kafanihimullahu ta'ala. Allah kafani, memelihara aku daripada mereka. Tengok akidah budak ni kan. Langsung dia tak kata, sebab aku berdoa, sebab doa aku ikhlas, sebab Allah memang suka pada aku, tak ada. Dua patah je. Apa dia? Allah memelihara aku. Maksudnya apa tu? Langsung dia tak ada rasa itu adalah kelebihan daripada dia ataupun daripada usaha dia. Jadi pengajaran untuk kita, bila kita dapat apa-apa kelebihan, hatta kalau doa kita dimakbulkan, jangan sekali-kali sandarkan kelebihan itu kepada diri kita. Ini sebab saya bangun malam, sebab saya berdoa, tak ada. Terus dia jawab, sebab Allah makbulkan.
Sebab ada berapa ramai yang Allah makbulkan, dia tak buat apa-apa pun. Kan? Bahkan ada yang jahat, minta pada Allah pun Allah makbulkan juga. Jadi pengajaran untuk kita, bila buat apa-apa, bila dapat apa-apa, kembalikan 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Soalan, kenapa budak ni balik semula ke istana? Dia boleh tak lari dan selamatkan diri? Boleh kan? Kenapa dia balik semula ke istana? Dia tahu tak, kalau balik semula ke istana, dia akan dibunuh juga. Sebagaimana kali pertama kan? Dia tahu kan? Jadi kalau dia tahu dia akan dibunuh, kenapa dia pergi juga? Bukankah itu macam membunuh diri? Kan? Jadi kenapa? Apa dia? Dia, kalau dia lari pun bukan makna dia penakut. Mungkin dia sebagai strategi kan. Macam pemuda Kahfi kan. Pemuda Kahfi bila raja bagi pilihan, sama ada kamu murtad ataupun kalau kamu kekal dalam agama baru kamu akan dibunuh. Tapi pemuda Kahfi pergi ke mana? Ke gua, dia tak datang. Jadi pemuda Kahfi pergi ke gua kan? Berani ke penakut? Pemuda Kahfi dia pergi ke gua kan? Dia tak pergi jumpa raja. Dia berani ke penakut? Beranilah. Tapi itu strategi kan? Soalnya kenapa budak ni? Masa depan dia masih cerah kan? SPM pun boleh ambil lagi. Siapa nak jawab? Ini pengajaran besar ni untuk kita semualah. Khususnya untuk remaja ni. Biar dia tahu apa matlamat hidup. Apa matlamat hidup? Tapi dia tahu tak dia akan mati? Dakwah macam mana dia akan mati? Kalau dia mati, dakwah boleh jalan tak? Tak boleh. Ada jawapan? Berani kerana pertahankan akidah. Berani kerana benar, itu ayat orang Melayu tu, berani kerana benar. Tapi dah 10 tahun tak sampai-sampai pun. Tengok, budak bila faham agama, matlamat hidup jelas. Jawapannya ialah matlamat hidup dia ialah untuk selamatkan orang, bukan untuk selamatkan nyawa dia. Matlamat orang yang beriman ialah untuk selamatkan bukan nyawa orang, nak selamatkan akidah orang, bukan nak selamatkan nyawa dia. Dia mati tak penting, yang penting mesej dakwah sampai dan akidah orang lain dapat diselamatkan. Ada faedah tak kita hidup lama kan? Budak ni hidup lama sampai ketua kan? Tapi orang sekeliling dia semua sesat. Ada faedah hidup budak ni? Tak ada faedah. Tak ada faedah. Sebab itulah budak dalam surah Al-Kahfi kan? Yang Khidir bunuh kan? Kenapa dibunuh? Sebab hidupnya dalam keadaan syirik pada Allah. Tidak ada faedah. Sehat, umur panjang, jawatan besar, tapi tak kenal Tuhan. Tak ada faedah kehidupannya. Kan? Jadi budak ni, matlamat dia bukan aku nak hidup lama. Tak, aku nak selamatkan orang. Aku mati bukan, aku hidup lama bukan matlamat. Kalau aku mati demi untuk selamatkan orang, itulah matlamat hidup aku. Boleh kah? Lepas tu kalau kita tengok kisah, cerita ni saya kena hurai panjang sikit. Sebab dia banyak kebaikannya, banyak pengajarannya, khususnya dalam membetulkan perjalanan hidup kita dan anak-anak kita. Kita tengok kalau tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini, budak ni nak dia ajar apa ni? Asalnya sihir kan? Dan apa tujuan matlamat hidup tukang sihir? Nak teruskan
Satu, tapi ada matlamat lagi besar. Kita perasan tak? Bila tukang sihir Firaun dikumpulkan oleh Firaun seluruh Mesir untuk berlawan dengan Musa kan? Apa yang diminta pada Firaun? Ingat ayat lepas, minggu lepas ya? Anna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin. Ada tak upah kalau kami pihak yang menang? Kan? Tengok dia tanya apa tu? Dia tanya tak nak lawan siapa? Tak penting lawan siapa. Sebab itu bukan matlamat dia. Matlamat dia apa dah? Duit, pangkat, kedudukan. Itu sistem pendidikan yang gagal. Sistem pendidikan melahirkan orang nak duit, nak pangkat, nak hidup senang. Orang nak jadi apa, nak mampus ke apa ke, dia pun rosak agama, dia tak kisah. Sebab sistem tu menjadikan dia nak hidup senang. Dia nak duit je, betul tak? Sebab itulah semua orang yang belajar sekolah ke universiti, dalam kepala dia nak apa? Nak CJ, kemudian CJ untuk apa? Untuk bekerja. Bila dapat kerja, dia fikir tak solat dia sempurna tak? Dia fikir tak, dia boleh tak tutup aurat? Tak fikir dah. Sebab sistem jadikan matlamat dia untuk dapat duit. Agama nombor 2. Mana ada sekolah mengajar, pastikan bila bekerja solat sempurna. Pastikan bila bekerja taat pada Allah setiap waktu. Mana ada? Betul? Sebab itulah ulama mengatakan sistem zaman dahulu tukang sihir belajar lebih kurang sama dengan sistem pendidikan zaman sekarang. Namanya berbeza, pelopornya berbeza, tapi matlamatnya sama. Untuk melahirkan orang yang cintakan dunia. Apa jadi pada orang, apa jadi pada agama dia sendiri, dia tak kisah. Lepas tu tukang sihir Firaun tak tanya pun nak lawan siapa ni. Macam mana nak lawan? Tak ada. Aku nak upah je. Okey. Dan kita tengok budak ni di masa menteri raja bawa hadiah-hadiah yang lumayan kan. Nak bagi pada budak kan. Apa sikap budak ni terhadap hadiah lumayan yang nak dibawa oleh menteri? Itu akan jadi milik dia semua tu. Apa sikap budak ni? Dia kata apa? Siapa ingat? Dia kata apa? Dia kata la ashfi ahadan, aku tak boleh sembuhkan seseorang. Jadi kalau kamu bawa hadiah untuk aku sembuhkan, aku tak boleh sembuhkan. Jadi hadiah ni tak ada faedah. Sebab aku tak boleh sembuhkan. Yang menyembuhkan ialah Allah. Jadi kalau kamu nak sembuh, jangan bawa hadiah. Tapi beriman kepada Allah. Jelas tak matlamat budak ni? Bukan nak hadiah, bukan nak duit, bukan nak pangkat. Dia nak apa? Aku nak kamu beriman je. Dia tengok antara hadiah yang lumayan dengan menteri itu beriman. Mana lebih bernilai kepada budak ni? Ya Allah. Kalau kamu beriman, aku dapat hadiah lagi lumayan di sisi Allah. Tengok. Sistem yang diajar oleh rahib kepada budak ni menjadikan budak tahu nilai yang mana lebih mahal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sehingga kita sendiri pun sama, mak bapak bila terdidik dalam sistem ni, kan, matlamat kita banyak habis masa kerja dunia kan. Kadang-kadang solat lambat, solat tak khusyuk, buka aurat kita tak kisah dah, bergaul bebas tak kisah. Sebab sistem menjadikan matlamat kita nak dunia kan. Dan bila kita nak pilih menantu pun sama kan. Bila kita nak pilih menantu, kita tanya menantu tu solat 5 waktu cukup awal waktu ataupun gaji berapa? Kan? Sama je. Okey. Jadi matlamat, kenapa budak ni balik semula ke istana? Sebab dia bukan nak hidup lama, tapi dia nak selamatkan orang. Bila nak selamatkan orang, kadang-kadang terpaksa korbankan kepentingan diri, korbankan nyawa sekalipun. Okey. Kemudian raja ni tolak budak ni kepada nafarin min ashabi, pengawal-pengawal dia. Maka kata raja, izhabu bihi fahmiluhu fi qurqur. Bawa budak ni ke dalam qurqur. Qurqur ni sampan. Dan watawassatu bi al-bahra. Dan bila sampai tengah-tengah laut, jangan tepi pantai. Sampai tawassatu tengah-tengah laut, maka fa'in raja'a an dinihi,
Kalau dia kembali pada agama nenek moyang dia, bebaskan dia. Bawa balik semula. Wa illa fakzafuhu. Kalau dia tak kembali pada agama nenek moyang dia, campaknya di tengah-tengah laut. Fazahabu bihi, lalu pengawal istana bawa budak ni sampai di atas kapal ataupun sampan di tengah-tengah laut. Maka tengah-tengah laut budak ni berdoa kepada Allah, doa yang sama. Apa doa tu? Ingat tak? Ingat adik? Tak hafal lagi? Allahumma kfinihim bima syi'ta. 2-3 patah aja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kenapa raja ni suruh bawa sampai kat tengah-tengah? Mana kalau tepi-tepi pantai ataupun tepi ni, dia boleh selamatkan diri. Jadi kalau bawa kat tengah tu, confirm dia akan mati. Dia tak boleh selamatkan. Okey. Lepas budak ni berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta fankafa'at bihim as-safinah. Kapal pun terbalik. Fagharaku, semua mati lemas. Tapi budak ni selamat. Siapa yang selamat budak ni? Allah. Kemudian lepas selamat, budak ni buat apa? Dia balik semula, yamshi ilal malik. Dia balik semula ke istana, jumpa raja. Maka raja pun tanya, ma fa'ala ashabuka, kawan kamu buat apa pada kamu? Sampai kamu sorang-sorang balik ni, mana kawan-kawan? Faqala, jawapan yang sama, kafanihimullah. Allah pelihara aku daripada mereka. Allah pelihara. Kalau aku nak pelihara diri aku, memang tak mampulah. Sebab yang pengawal kamu tu lagi tua, lagi hebat kan? Pun mesti lemas. Aku budak, logiknya lagi mudah lemas. Okey. Kemudian, waqala lil malik. Raja dah putus asa dah bengong dah. Tak tahu nak buat macam mana. Matlamat dia nak bunuh budak ni. Dia sebenarnya bukan nak bunuh. Dia nak apa ini? Target raja ni apa dia? Nak? Yelah, itu wasilah. Tapi targetnya apa? Targetnya nak matikan dakwah yang dibawa oleh budak ni. Cara nak matikan dakwah apa dia? Bukan matikan budak. Tengok raja ni cerdik. Cara dia nak matikan dakwah bukan matikan budak. Kalau matikan budak, dia bunuh lama dah. Kan? Macam dia bunuh rahib, menteri kan? Tapi cara dia nak matikan dakwah ialah murtadkan budak ni. Bila budak ni murtad, dia akan berdakwah lagi tak? Satu. Yang kedua, bila dia murtad, orang lain lagi tak akan beriman sebab dia adalah pendakwah. Boleh faham? Jadi raja tak tahu apa, nak buat apa dah. Yang penting dia nak matikan budak ni. Sebab tak boleh matikan dakwah, akidah dia mantap, maka dia nak bunuh juga budak ni. Maka budak ni dengar, budak ni kata, faqala lil malik. Budak ni kata pada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi. Kamu tak boleh bunuh aku kecuali engkau dengar apa yang aku cakap. Mesej dakwah dah mula nak masuk dah. Engkau nak bunuh aku kan? 2 kali kamu cuba kan? Tak boleh kan? Okey. Betul tak nak bunuh aku? Kalau betul nak bunuh aku, dengar cakap aku. Raja ni tanya, mahwa, apa dia cara tu? Raja ni tak peduli dah. Yang penting matlamat dia nak matikan dakwah. Kalau tak boleh rusakkan akidah budak ni, matikan budak ni. Maka kata budak ni, tajma'u an-nasa fi sa'idin wahidin. Kamu kumpul semua orang di satu tempat yang tinggi. Kumpul semua rakyat di satu tempat yang tinggi. Wa taslubuni ala jaz'in. Dan kamu salibkan aku di batang pokok kurma. Tempat tinggi. Kemudian salibkan aku di pokok kurma. Batang pokok kurma. Summa khus sahman. Kemudian yang ketiga, ambil panah min kinanati, daripada bekas panah aku. Semada. Kemudian letakkan, ambil panah tu, kemudian letak fi kabidil qaus, di apa ni? Dia panggil apa? Busur. Busur paus.
Semakul, kemudian sebutlah bismillah dengan nama Allah, Rabbil Ghulam, Tuhan kepada budak ni. Semarmini, kemudian panah aku. Fa'innaka idza fa'alta zalika qataltani. Kalau kamu buat mengikut apa yang aku suruh, kamu berjaya bunuh aku. Okey. Jadi raja ni dia tak fikir dah itu strategi budak. Dia tak fikir sebab orang tak beriman memang bodoh kan. Memang bodoh. Dia tak fikir budak ni lebih cerdik pada dia. Yang dia nampak apa dia? Nak matikan budak ni, nak matikan dakwah supaya jangan mengancam kerajaannya. Supaya dia boleh kekal memerintah. Kalau ada pilihan raya akan datang pun, dia tetap akan menang. Okey, raja ni fajama'an nas. Raja ni kumpul manusia fi sa'idin wahidin. Di satu tempat yang tinggi dan dia salib budak ni. Saya nak tanya, kenapa budak ni suruh raja kumpul orang ramai? Satu, yang kedua di tempat yang tinggi, yang ketiga disalibkan. Kenapa? Kenapa dikumpul orang ramai? Raja ni kan mengaku pada rakyat dia Tuhan, kan? Tuhan ni biasa sifat dia penyayang ke zalim. Jadi raja nak dakwah pada orang ramai. Tengoklah ini. Dia sebenarnya bukan Tuhan. Bahkan dia manusia yang paling zalim dan kejam. Kenapa? Bunuh siapa? Bunuh satu budak. Yang kedua, budak yang tak boleh bergerakkan. Yang ketiga, budak ni banyak tak jasa kepada orang ramai. Jadi satu bunuh budak, yang kedua bunuh budak yang banyak buat kebaikan. Lagi menampakkan kezaliman raja. Tengok budak nak dakwah siapa ni? Nak dakwah siapa ni? Orang ramai. Kemudian budak ni kata, ambil anak panah daripada bekas panah aku. Kenapa sampai tahap itu budak ni mengajar raja? Satu, kumpul di tempat yang tinggi, di hadapan orang yang ramai. Yang ketiga, salib. Yang kedua salib. Yang ketiga, ambil panah daripada bekas aku. Budak ni cakap, boleh cakap je, ambil panah mana-mana, kan? Kenapa ambil panah daripada bekas panah aku? Sebenarnya budak ni nak bagi tahu raja ni sebenarnya bukan Tuhan. Buktinya apa? Sekarang dia dengar cakap siapa? Budak. Ada tak Tuhan dengan cakap budak? Budak ni cerita daripada A sampai Z, semua dia ikut. Ini bukan Tuhan. Nampak tak? Jadi semakin menampak satu kezaliman, yang kedua kebodohan. Kalau kamu raja, kalau kamu Tuhan, kalau nak bunuh budak pun, sampai tahap tu kamu kena ikut perintah. Confirm kamu bukan Tuhan dan kamu adalah manusia yang zalim dan kejam. Okey, kemudian dia ambil panah, kemudian dia letak panah di busur, summa qala bismillah. Dan dia ikut lagi cakap budak tu, bismillah, dengan nama Allah. Siapa Allah? Rabbil Ghulam, Tuhan kepada Ghulam. Sekarang dia sebut tak nama Allah? Dia sebutkan. Dan dia sebut Allah sebagai apa? Rabbi al-Ghulam, Tuhan kepada. Itu mesej dakwah budak tu kepada orang ramai. Apa dia mesej dakwah? Makna raja ni sendiri mengakui, mengiktiraf sebenarnya ada Tuhan lain selain pada dia. Dia sendiri mengaku. Kan mulut dia kan? Bismillah, dengan nama Allah, Rabbi Ghulam. Dia sendiri mengaku. Makna yang dia mengaku sebelum ini dia sebagai Tuhan adalah dusta. Kemudian bila dia baca Bismillah Rabbil Ghulam, summa ramahu, kemudian dia panah, fawaqa as-sahmu fi sadghihi. Maka panah tu mengenai, ada pendapat kata kena kat sini. Wa wada'a yadahu, budak ni letak tangannya kat tempat kena panah, famata, lalu mati. Berjaya tak raja tu bunuh budak? Tapi raja tu gagal membunuh dakwah budak ni. Tengok apa berlaku lepas tu. Faqala an-nas, orang ramai yang sedang menonton tu terus serentak berkata, amanna bi rabbil ghulam,
kami telah beriman dengan Tuhan budak ni, bukan dengan raja dah. Serentak. Tak takut dah. Tak takut pada raja, tak takut kena azab, tak takut kena bunuh. Sebab apa? Sebab raja boleh bunuh budak ni sebab apa? Ha? Raja boleh bunuh budak ni sebab apa? Sebab Rabbi al-Ghulam. Jadi raja ni tak ada kuasa. Dia bawa pergi ke gunung pun tak boleh bunuh. Bawa pergi ke laut pun tak boleh bunuh. Dia tak ada kuasa pun. Tapi bila sebut je Rabbil Ghulam, bunuh. Budak ni mati. Makna yang paling hebat ialah Rabbi al-Ghulam. Jadi masa tu akidah masuk pada orang ramai. Dan terus dia berani berkata, kami beriman dengan Tuhan kepada budak ni. Okey. Kemudian, lalu menteri-menteri pun yang kaki bodek ni dah mula apa ni? Mencela raja ni. Dia kata apa? Ara'aita ma kunta tahzar? Tengok apa yang kamu takut, yang kamu risau, orang ramai beriman dengan budak ni betul-betul berlaku. Tengok, orang ramai dah beriman. Dengan perbuatan kamulah sebab menyebabkan orang ramai beriman. Wallahi nazala bika hazruka qad amana an-nas. Orang ramai telah beriman. Maka raja ni buat apa? Raja ni dia tengok orang ramai beriman, dia gunakan kuasa dia, fa amara bil ukhdud. Dia perintahkan pengawal-pengawal dia menggali parit ukhdud. Ni ayat kutila ashabul ukhdud. Menggali parit-parit yang besar, yang luas. Wa khuddat wa udrima fiha an-niran. Dan dia letak kayu-kayu api yang banyak dan dinyalakan dengan nari zatil waqud. Api itu sangat besar. Kenapa? Satu parit yang besar, yang kedua kayu api yang banyak. Kenapa ni? Kenapa parit besar dan api pun menyala dengan kuat? Kenapa? Sebab yang beriman bukan 5 orang. Kalau 5 orang cukup digali lubang kecil je. Tapi yang beriman ni ramai, maka parit pun besar. Kemudian raja berkata kepada orang yang beriman, irji', balik semula daripada agama kamu. Dan siapa yang man lam yarji', siapa yang tidak balik pada agama asal dia, fa aqimihu, tolak mereka masuk ke dalam parit yang penuh dengan api. Fa fa'alu, maka tak ada seorang pun yang murtad. Bahkan semuanya, ada riwayat mengatakan semuanya berlomba nak terjun dalam parit yang penuh. Tak dipaksa pun. Tak diletak senapang, tak. Semua pakat berebut nak terjun dalam parit yang penuh dengan api. Dan last sekali, Nabi sebut dalam hadis ni, last sekali ialah ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun. Sehingga last sekali seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Jadi ibu ni bila nak terjun ke dalam parit yang penuh api tu, dia rasa macam berat je. Bukan fikirkan diri dia, tapi fikirkan anak ni, baby yang kecil dan tak berdosa. Kenapa aku nak campak dia dalam api kan? Dia tak ada kaitan pun. Dia masih budak kan? Masa ni berlakulah mukjizat. Iaitu, faqala lahal ghulam. Budak ni, anak dia bercakap kepada mak dia. Ya ummah, wahai ibuku, isbiri fa innaka 'alal haq. Sabar. Engkau berada di atas yang benar. Terjun. Siapa yang suruh mak terjun ni? Budak. Terjun ke mana ni? Api. Dan semuanya mati. Semuanya mati. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ni raja dengan menteri dia semua menonton. Kalau kita tengok, kita kalau menonton apa yang rasa seronok, rasa macam tak puas je, biasa menonton apa? Bola. Budak-budak menonton apa? Rasa puas. Kadang-kadang dah habis tu terkejut, cepat habis. Menonton apa, Dik? Upin-ipin kan? Raja dan menteri dia, pengawal dia menonton orang beriman dibakar hidup-hidup dengan penuh keseronokan, hiburan bagi mereka. Tengok, Allah nak beritahu, manusia kalau dah kejam sampai tahap, dia boleh tengok orang kena bakar hidup-hidup dan itu adalah hiburan. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam satu hadis, la tunza'u ar-rahmatu illa min qalbin syaqiyyin. Rahmat Allah tidak dicabut daripada hati seseorang
kecuali hati itu memang dah betul-betul celaka. Bila dia boleh tengok orang beriman dibakar hidup-hidup dan dia seronok, mana Allah dah cabut rahmat ke dalam hatinya. Tak ada rahmat langsung. Kita boleh tak tengok orang luka? Tak boleh kan? Ini orang terbakar kan? Okey. Habislah kisah ni. Pengajaran saya nak sebut pengajaran daripada kisah ni, semoga boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan, termasuklah lebih-lebih lagi ketika mendidik anak-anak. Sebab ini berkaitan dengan anak-anak ni. Okey. Pengajaran yang pertama. Kenapa kisah ni penting? Kenapa kisah ni sangat penting? Sehingga Nabi sebut lengkap. Daripada mula budak ni belajar, sampailah budak ni berdakwah dan mati. Dan hadis tu panjang lebar. Kenapa dia sangat penting? Jawapannya, sebab ia mengandungi satu proses pendidikan yang lengkap, kerana ia mengandungi satu proses pendidikan yang lengkap dan sempurna untuk melahirkan manusia yang terhebat di sisi Allah. Untuk melahirkan manusia yang terhebat di sisi Allah. Ia juga merangkumi manhajnya, metod. Ia juga merangkumi metodnya, pengalaman-pengalaman dan juga cabaran-cabaran. Okey. Yang kedua, untuk melakukan perubahan yang besar dan hebat, tidak memerlukan pembangunan yang hebat atau sekolah yang canggih, atau tempat yang selesa. Yang keberapa? Yang ketiga. Hanya dengan 3 watak utama, iaitu rahib, dan seorang pelajarnya, dan satu-satunya pelajarnya iaitu ghulam, dan satu-satunya mad'unya, iaitu menteri. Telah berjaya dengan izin Allah menyampaikan dakwah kepada seluruh masyarakat. Telah berjaya menyampaikan dakwah kepada seluruh masyarakat. Sehingga kebanyakan mereka beriman.
Boleh. Kalau kita banding dengan zaman kita ataupun apa yang ada hari ini kan, banyak tak sekolah-sekolah? Canggih tak sekolah? Banyak tak kos dihabiskan? Tapi berapa ramai yang boleh jadi pendakwah dan berapa ramai yang beriman daripada pelajar-pelajar yang lahir daripada sekolah-sekolah yang hebat ni? Tak ada kan? Begitu juga universiti, berapa banyak universiti, bahkan Universiti Islam, Fakulti Pengajian Islam bercambah-cambah. Kolej Islam, sekolah Ma'atafi dan sebagainya, berpuluh ribu, mungkin beratus ribu pelajar-pelajarnya. Tapi sehingga sekarang belum lahir pendakwah yang hebat yang boleh berdakwah kepada semua golongan masyarakat. Yang ke berapa? Yang keempat. Hadis ini tidak menyebut tempat berlaku peristiwa ini dan waktunya. Hadis ini tidak menyebut tempat berlaku peristiwa ini dan waktunya. Supaya semua orang mengambil pengajaran, tanpa terikat dengan waktu dan tempat. Boleh faham? Jadi kalau orang tanya, kenapa Allah tak sebut peristiwa ni berlaku bila? Zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi Isa ke, dan di mana? Kenapa Allah tak sebut dalam hadis? Dalam Quran lagi Allah tak sebut. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya semua orang ambil pengajaran dan katalah Allah sebut tempat berlaku dan berlaku zaman siapa? Mungkin orang kata apa? Dia berlaku zaman Nabi Musa. Nabi Musa ada bersama, bolehlah. Kita Nabi Muhammad tak ada, betul tak? Ataupun berlaku di Yaman. Itu bangsa Arab memanglah luar biasa, kita bangsa Melayu, betul tak? Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu bahawa benda ni boleh berlaku bila-bila masa, di mana-mana, kepada siapa sahaja. Jangan kaitkan dengan masa dan tempat. Okey, yang kelima. Pertembungan antara hak dan batil adalah satu perkara yang pasti dan penting. Kerana ia merupakan tanda bahawa dakwah yang dibawa adalah benar. Kerana ia merupakan tanda dakwah yang dibawa adalah benar. Okey. Sebagai contoh lain dalam Quran. Allah perintah Nabi Musa pergi jumpa siapa? Kenapa Allah suruh pergi jumpa? Kita tahu tak Nabi Musa ni sebenarnya diperintah kepada siapa? Nabi Musa diutuskan kepada siapa? Firaun ni bangsa apa? Kibti. Jadi kenapa Nabi Musa diutuskan? Allah sebut jelas. Kami utuskan Nabi Musa kepada kaumnya, iaitu Bani Israel. Tapi dalam perintah kepada Bani Israel, tiba-tiba Allah kata, izhab ila Firaun. Pergi kepada Firaun, berdakwah kepadanya. Jadi soalannya kenapa Nabi Musa diutus pada Bani Israel, tapi Allah suruh bertemu dengan Firaun? Apa hikmahnya? Sebab Firaun adalah benteng yang menghalang daripada dakwah. Kita tahu tak Bani Israel duduk di mana? Di Mesir.
Kerajaan dipimpin oleh siapa? Firaun. Kemudian Bani Israel ini dijadikan hamba kepada Firaun. Jadi macam mana Musa nak berdakwah pada Bani Israel sedangkan Bani Israel berada di bawah kekuasaan? Jadi nak tak nak kena bertemu dengan Firaun sebab dia penghalang kepada dakwah Musa sampai pada Bani Israel. Boleh faham? Sebab itulah dakwah ni bila kita buat kebenaran dia akan bertembung dengan apa ni? Dengan apa? Satu kebatilan. Apa-apa saja yang menghalang daripada dakwah, dia mesti bertembung. Kadang-kadang pakcik kita, macam Nabi bertemu dengan siapa? Kadang-kadang dengan sistem. Nabi bertemu dengan sistem jahilah. Nabi bukan nak baiki, sebab sistem tu memang batil. Nabi nak cabut buang dan tukar ganti yang baru. Kadang-kadang bertemu dengan apa? Dakwah kita bertemu dengan apa? Dengan anak kita. Macam Nabi Nuh. Kadang-kadang bertemu dengan suami. Kadang-kadang bertemu dengan anak. Macam Ashabul Kahfi bertemu dengan apa? Ashabul Kahfi bertemu dengan apa? Raja dia dan juga harta yang dia miliki. Kan? Sebab tu dia tinggal semua sekali. Sebab kalau dia duduk kat situ, boleh merosakkan dakwah ataupun akidahnya. Jadi pengajarannya, apa saja yang menghalang kerja dakwah, kita kena hadapi. Okey, yang ke berapa? Yang ke-6. Yang ke-6, dakwah mesti sampai kepada semua pihak. Sama ada pemerintah ataupun rakyat. Kenapa? Cuba bayangkan. Kalau dakwah sampai pada rakyat saja, apa jadi? Raja ni, pemerintah ni zalim dan mengekalkan kebatilan. Kita dah dakwah kepada rakyat biasa, apa jadi? Dakwah tak akan berkembang. Dakwah tak akan berkembang. Macam kita pukul ular, kita pukul ular ke ekor dia. Ada kesan tak? Ataupun kita berdakwah pada raja saja, pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab asas dakwah mesti daripada individu. Daripada individu kepada keluarga. Daripada keluarga pergi pada masyarakat. Daripada masyarakat naik pada dia mesti serentak kepada pemerintah dan kepada rakyat. Barulah kita dapat baiki. Yang ke berapa? Yang ke 7. Tengok kata penulis ni, dia kata ma al-farqu baina hukmil hakim bis-sihri hinaha wa hukmu hukamuna al-yawm bighairi syar'illah. Apa perbezaan antara pemerintah yang dulu berasaskan sihir dengan pemerintah yang sekarang bukan berasaskan sihir tapi tidak berhukum dengan syariat Allah? Apa beza? Jawapannya tidak ada beza. Cuma bezanya nama. Yang tu ada sihir, kan? Yang tu namanya kafir. Yang ni sihir tak ada. Yang ni namanya Islam. Tapi hukum sama tak? Sama. Bukan ke arah menegakkan hukum Islam. Okey, yang ke-8. Yang ke-8 kan? Pendakwah yang sebenar sentiasa merasai tanggungjawabnya. Pendakwah yang sebenar sentiasa merasai tanggungjawabnya kepada nilai-nilai kemanusiaan. Selagi mana ada nilai-nilai manusia, maka wajib pendakwah menyampaikan mesej dakwahnya.
Uh, contoh Nabi Nuh pernah tak berdoa kepada Allah supaya Allah binasakan kaum dia? Pernah tak? Nabi Nuh pernah tak berdoa kepada Allah supaya Allah binasakan semua kaum dia dan jangan tinggal seorang pun? Pernah tak? Pernahlah. Dalam surah Nuh, Allah sebut dalam surah Nuh kan, ayat akhir tu, wa qala nuhur rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kata Nuh, wahai Tuhan, jangan engkau biarkan di atas muka bumi ini daripada orang kafir dayyara, seorang pun. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka. Sebab apa? Sekiranya engkau membiarkan mereka hidup, yudillu, mereka akan menyesatkan hamba-hamba engkau, wala yalidu, dan mereka tak akan lahirkan. Ni orang-orang kafir ni yang ada zaman Nabi Nuh, mereka tak akan melahirkan melainkan fajir, orang jahat, ataupun kafara. Makna apa tu? Kenapa Nabi Nuh berdoa supaya Allah binasakan? Sebab mereka ni, kaum Nabi Nuh dah tidak ada nilai-nilai kemanusiaan. Kalau beranak pun kafir, maka lebih baik ketika itu boleh Nabi Nuh berdoa supaya Allah hancurkan. Tapi sekarang masih ada tak nilai-nilai kemanusiaan? Selagi ada, wajib kita berdakwah. Jangan kita berdoa supaya Allah binasakan mereka. Okey, yang ke berapa? 9. Yang ke 9, untuk mendidik manusia supaya bertakwa kepada Allah, hendaklah bermula daripada kecil dan pilihlah. Kalau tidak mampu semua, pilihlah anak-anak remaja yang cerdik, yang cekap. Sebab raja ni, tukang saya bila dia nak turunkan ilmu dia, dia suruh raja cari, pertama budakkan, yang kedua, dia sebut dalam riwayat fahiman, budak yang faham, cepat faham. Kalau jenis slow-slow bukan makna kita tinggalkan, tapi utamakan yang jenis cerdik-cerdik. Okey, yang berapa? Yang ke-11 kan? 10. Kadang-kadang sistem yang rusak yang membawa kepada kebatilan, tetapi setelah disentuh dengan acuan agama, maka ia akan melahirkan manusia yang hebat. Budak ni ada dua sistem kan? Ghulam ni ada dua, dia ikut dua sistem pengajian kan? Satu, pengajian sistem kebatilan, iaitu sihir, dan ditaja oleh siapa? Raja. Yang kedua, sistem pengajian oleh rahib, dan tidak ditaja oleh sesiapa kan? Tapi akhirnya agama yang dia belajar itu mengatasi kebatilan dan menjadikan dia orang yang hebat. Maksudnya kalau orang tu dah rosakkan dan belajar sistem yang rosak, ada kemungkinan tak kita boleh baiki dia? Boleh. Berapa ramai yang dah rosak, dah teruk sangat dah, tiba-tiba bila belajar agama jadi pendakwah yang hebat. Yang ke 11. Macam mana nak sebut ni? Tabiat
agama yang semula jadi. Tabiat agama yang semula jadi yang penuh dengan kesusahan dan ujian, bila difahami akan mengekalkan seseorang di jalan kebenaran. Okey, kalau kita perasan kan, budak ni bila belajar di istana, dia akan dapat tawaran tak? Tawarannya apa? Akan jadi pengganti tukang sihir. Mana tempatnya sangat hebat kan? Sangat lumayan. Tapi bila dia belajar agama, apa yang diberitahu oleh rahib kepada budak ni? Tawaran ke apa? Ujian kan? Rahib ni cakap apa pada budak ni? Dia kata kamu satu hari akan diuji. Yang tu tawaran dunia, kesenangan hidup. Yang ni tawaran kesukaran. Jadi budak ni ghulam, dia ajar daripada kecil lagi. Inilah agama. Kalau agama, mesti diuji. Tak ada dihidang dengan hampara yang indah, pemandangan yang cantik. Tak ada. Tak ada dapat telefon ke apa, tak ada. Maka bila kita faham agama daripada kecil lagi, agama satu benda yang besar, satu agama yang berat, satu tanggungjawab yang besar, maka budak ni akan bertahan sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab dia telah bersedia dari segi mental dan fizikal. Sebab itulah kita tengok kan, orang yang keluar daripada sekolah biasa ataupun sekolah asrama penuh, kemudian pergi universiti kan, kemudian dah bekerja, bila kita ajak buat kerja berat, mereka tak boleh kan. Kadang-kadang ajak pergi berdakwah pun fikir 10 kali. Sebab apa? Sebab bagi dia agama ni tak ada benda susah-susah. Solat, puasa, haji kan. Jadi bila nak buat benda susah, dia rasa ini bukan agama ni. Agama yang kami belajar ialah tak ada ujian, tak ada barat macam ni, tak ada kena pergi berdakwah. Jadi orang macam ni biasa tak akan berdakwah. Kalau berdakwah pun tak akan bertahan. Sebagaimana budak ni. Okey, yang ke berapa? 12. Okey. Kenapa budak ni jangan tulis lagi. Kenapa budak ni pilih binatang yang menghalang orang ramai? Kalau kita ingat ini minggu lepas kan, ada satu binatang besar menghalang orang ramai daripada meneruskan kerja mereka kan. Kenapa budak ni pilih binatang tu untuk memohon kepada Allah supaya Allah tunjuk ilmu yang mana yang dia belajar betul. Ilmu sihir ke ilmu daripada rahib? Kenapa dia pilih binatang ni? Kenapa? Sebab dakwah ni ada unsur-unsur nak selamatkan orang daripada sebagaimana binatang ni menghalang orang ramai daripada kerja, daripada orang cari rezeki, maka apa saja yang menghalang manusia daripada sampai ke syurga, maka kena buat sesuatu. Sebagaimana budak ni bunuh binatang. Jadi sebenarnya kerja budak ni ada persamaan, walaupun sebenarnya tak sama. Iaitu nak menghilangkan halangan-halangan yang menghalang manusia daripada dapat nikmat yang lagi besar daripada dunia. Itulah kerja dakwah. Jadi pengajarannya apa? Tulis. Kerja dakwah ialah nak menghilangkan halangan-halangan daripada manusia mendapat kebahagiaan yang kekal abadi.
Kerja-kerja dakwah ialah menghilangkan halangan-halangan yang boleh menghalang manusia daripada mendapat kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Kita ambil satu lagi. Yang ke berapa? Yang ke-12. 13. Faktor yang paling penting bagi seorang guru, faktor yang paling penting bagi seorang guru ataupun pendidik ialah keikhlasan. Dan bukti keikhlasan rahib, bukti keikhlasan rahib dalam mendidik ghulam, bukti keikhlasan rahib dalam mendidik ghulam ialah dia dengan mudah mengakui ghulam lebih baik daripadanya. Ghulam lebih baik daripadanya. Bukan mudah kan guru nak mengaku anak muridnya lebih baik daripadanya. Bila dia boleh mengaku tu sebenarnya itulah tanda dia ikhlas. Dia nak apa lagi? Kalau aku nak namakan, aku tak akan biarkan kamu lebih baik pada aku. Ya. Okey, yang kita ambil satu lagi. Yang keberapa? Yang ke-14. Dakwah ghulam tidak bergantung kepada ceramah ataupun tazkirah ataupun ucapan yang panjang lebar. Melainkan dengan hanya tiga jumlah ataupun 3 ayat. Melainkan hanya dengan 3 ayat. Perasan tak? 3 ayat lah. Pertama, menteri beriman dengan sebab apa? Masa tu budak ni bagi tazkirah tak? Ada bagi ceramah tak? Tak ada. Budak ni cakap apa? Innama yashfi Allah. 3 patah je. Sesungguhnya hanya Tuhan yang menyembuhkan. 3 patah je. Maka menteri itu beriman. Satu. Yang kedua, kafanihimullah. Dia cakap pada raja. Dia pun tak ceramah kepada raja, tak bagi tazkirah. Dia hanya cakap pada raja, bila raja tanya, macam mana kamu selamat? Jawapannya apa? Kafanihimullah. Allah selamatkan aku daripada mereka. Dan yang ketiga, kata-kata apa ni yang menyebabkan orang ramai beriman? Iaitu budak ni berkata pada raja, Bismillah, kamu sebut Bismillah Rabbil Ghulam. Bismillah Rabbil Ghulam. Betul? Dan akhirnya ramai tak beriman. Berapa ayat? 3 ibarat, 3 ayat. Kadang-kadang berceramah lama kan, berpuluh tahun. Cuba tengok kuliah maghrib di masjid kan. Dah berapa puluh tahun, setiap malam 7 minggu, 7 malam seminggu, kuliah subuh lagi kan. Tapi masyarakat tak berubah. Macam-macam kitab dia baca kan, macam-macam hukum dia baca. Tapi masyarakat tak berubah. Kenapa? Budak ni tak ada baca kitab, tak ada ceramah, tak ada kuliah maghrib. Hanya 3 imrat je.
satu masyarakat berubah. Sebab apa? Keikhlasan dia, keyakinan dia pada Allah, tawakalnya kepada Allah, dan apa saja yang berlaku dia kembalikan kepada Allah. Langsung tidak ada rasa riak, sombong, tak ada. Okey, cukup setakat tu. Nanti pengajaran yang seterusnya saya bagi lain lah. Besok, minggu depan kita mula surah Al-Buruj, insya-Allah. Minggu depan kita mula surah Al-Buruj. Ada soalan? Oh, tak gerak sendiri. Dia tak bergerak. Belum ada. Jadi sebelum ada soalan, saya nak sentuh sikit pasal pendidikan kan. Bagi ibu yang tak bekerja lah, bagi ibu yang tak bekerja, dia boleh je ajar anak-anaknya di rumah tanpa anak pergi ke sekolah kan. Tapi kalau bagi ibu yang bekerja memang sukar lah. Dan sebenarnya kalau kita tengok apa yang berlaku dalam masyarakat kita setiap hari, macam-macam kita dengar berita. Pelajar tu ada masalah ni, pelajar ni ada masalah ni kan. Pelajar sekolah agama, pelajar tahfiz ada masalah kan. Pelajar mencuri, menipu, macam-macam. Semua lahir daripada sekolah. Semua lahir daripada sistem pendidikan yang ada. Jadi kenapa kita sendiri tak boleh mendidik anak kita sekiranya kita ada peluang? Dan sebenarnya kita itu tanggungjawab kita, tanggungjawab ibu dan juga bapa mendidik anaknya di rumah. Kalau mak bapak tak ada ilmu, sepatutnya mak bapak kena belajar. Sebab Allah kata kullukum mas'ulun, setiap kamu akan disoal. Wa kullukum ra'in an mas'uliyatihi. Dan setiap orang bertanggungjawab kepada orang di bawahnya. Setiap orang akan bertanggungjawab kepada orang yang di bawahnya. Mana siapa ni? Mak bapak, bukan guru sekolah. Bukan cikgu besar, tapi mak bapak sendiri bertanggungjawab. Jadi kalau mak bapak sendiri tak berilmu, pergilah belajar. Dan bila dia berilmu, kadang-kadang ilmu yang mak bapak belajar tu kadang-kadang lebih baik daripada ilmu yang guru ada. Dan rasa tanggungjawab tu sangat jauh bezanya. Bila mak sendiri mengajar anak dengan guru mengajar anak kita. Sangat berbeza. Kemudian kalau anak duduk kat rumah, kita boleh kawal. Kita boleh tengok perkembangan dia 24 jam. Dan kita boleh kontrol dia daripada berkawan dengan kawan-kawan yang tidak baik. Itu antara siapa-siapa yang ada masa dan tak ada kerja, duduk kat rumah je, saya cadangkan ajarlah anak-anak sendiri di rumah. Itu adalah terbaik. Tak ada soalan? Tak ada, sebab cerita ni. Dia kalau buat cerita ni kurang soalan.
Kalau tak ada, dah. Tu. Apakah perbezaan solat anak apa tu? Anak Kibudin? Oh, tak faham. Apa anak Kibudin? Tak faham. Apa perbezaan solat anak? Tak faham? Yang lain? Okey, tak ada lah. Kalau tak ada, kita tutup sekat ni. Kelas kita akan datang ialah besok insya-Allah pukul 10.30. Huraian Al-Asmaul Husna. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.